Bismillahirrahmanirrahim. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Kepada para hadirin yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama bersiaran secara langsung dalam program webinar Kepentingan Biblioterapi kepada Perkembangan Sosial dan Emosi Kanak-kanak. Yang dihormati Pengarah Perpustam Encik Muhammad Aizamudi bin Muhammad Idris, rakan-rakan Perpustakaan Awam se-Malaysia, barisan pegawai serta semua kaki tangan Perpustam yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi memastikan kelancaran program pada hari ini. Tidak lupa juga kepada hadirin hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi yang indah ini. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, izinkan saya selaku pengacara majlis untuk memperkenalkan diri saya. Saya Amirul Azhari bin Amran, merupakan penolong pustakawan di Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perpustam. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur ke Hadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama bersiaran secara langsung melalui Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka, Perpustam, dan diharap agar dapat penonton semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya inginkan memperkenalkan panel jemputan kita iaitu Puan Rafida binti Abdul Aziz, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Puncak Perdana, merangkap Presiden Biblioterapi Malaysia. Selamat datang kami ucapkan kepada Puan Rafida binti Abdul Aziz. Selamat datang Puan. Terima kasih di atas kesediaan Puan kerana sudi bersama-sama kami di dalam program pada pagi ini. Baiklah, izinkan saya menceritakan serba sedikit tentang latar belakang Puan Rafida binti Abdul Aziz. Beliau merupakan anak jati negeri Perak. Beliau memulakan pendidikan di peringkat ijazah sarjana muda dalam sains perpustakaan dari UiTM Shah Alam, kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana iaitu Master of Science in Information Management dari UiTM Shah Alam. Kini beliau sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD secara separuh masa. Dalam masa yang sama, beliau merupakan pensyarah kanan di UiTM Puncak Perdana dan merupakan Presiden bagi Persatuan Biblioterapi Malaysia Perbima. Baiklah, untuk makluman semua para penonton, kami akan menyediakan e-sijil kepada semua penonton yang telah menyertai program pada pagi ini dan e-sijil tersebut akan diberikan selepas tamat program. Pautan pendaftaran program kami telah kongsikan di ruangan komen Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka. Anda boleh mendaftar di pautan yang disediakan di ruangan komen. Okey, jadi pasti ramai yang tertanya-tanya apakah itu biblioterapi. Okey, jadi saya akan berikan pengenalan secara singkat, iaitu biblioterapi merupakan satu bentuk terapi yang menawarkan buku sebagai bahan untuk membantu individu yang berdepan dengan isu psikologi, sosial dan emosi. Konsep biblioterapi ini diperkenalkan bagi membantu masyarakat untuk khususnya kanak-kanak di Malaysia untuk mengaplikasikan buku sebagai bahan yang dapat menjadi penawar kepada gangguan jiwa tanpa untuk mengeluarkan modal yang besar. Bahan bacaan seperti buku telah terbukti berkesan dalam memberi impak positif dan meniup harapan baru dapat membantu individu menangani masalah mental, sosial dan emosi. Jadi melalui webinar ini, panel jemputan akan bersama-sama berkongsi tentang kepentingan biblioterapi dalam menyokong perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Okey, jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, kami untuk mempersilakan Puan Rafida binti Abdul Aziz untuk menyampaikan perkongsian beliau. Puan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Moderator, Encik Amirul, Pengarah Perpustam, Encik Muhammad Aizamudi, Muhammad Idris dan juga seluruh warga Perpustam kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Dan ini merupakan peluang keemasan lah kerana saya belum pernah membuat sebarang ceramah atau bengkel lagi di negeri Melaka. Ini baru pertama kali. Jadi saya rasa tajuk pagi ini amat menarik kerana inilah isu sebenarnya ya yang kita semua sedang hadapi.
untuk golongan kanak-kanak ya. Jadi saya berharap dengan perkongsian yang 1 jam saja ni saya mampu memberi manfaat ya, perkongsian saya ini mampu memberi manfaat dan juga kebaikan kepada semua pihak. Jadi saya akan mulakan dengan saya akan share dahulu ya saya punya slide. Baik, boleh nampak ke slide saya Encik Amira? Boleh Puan. Baik. Slide kita hari ni pun menarik ya. Saya pilih malam tadi tiba-tiba saya terfikir nak tukar sikit kerana bila kanak-kanak ni kita pun akan turun ke dunia kanak-kanak. Betul. Tadi Encik Amira memperkenalkan saya sebagai pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat. Saya memang dikatakan kelahiran produk sains perpustakaan dan maklumat lah. Cuma sewaktu saya belajar dulu ijazah muda ya. Saya bukan masa tu UiTM belum lagi UiTM, masih Institut Teknologi Mara di kampus Jalan Osman BJ ya. Itu di situ saya mula masuk dan di situ juga kami telah belajar tentang children's literature. Salah satu subjek yang wajib diambil dan juga sekarang ni pun memang saya mengajar children's librarianship. Jadi sejak saya mengenali biblioterapi, jadi saya memang masukkan elemen-elemen biblioterapi itu dalam pengajaran saya. Dan saya dapati bukan saja kanak-kanak, malahan pelajar-pelajar saya yang golongan dewasa ni pun mereka terbuka untuk menceritakan apakah yang mereka alami ya, sama ada anxiety, stres ya. Dan kalau keadaan lebih teruk memang saya nasihatkan berjumpa kaunselor, psikolog dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan bayangkan ya kalau golongan dewasa pun atau remaja ya yang menghadapi perasaan macam ni terutama sekali sewaktu PKP ya, lockdown dan sebagainya kita hadapi daripada Mac tahun lepas ya 2020. Kita pun rasa sakit, kita pun rasa terkurung, kita pun rasa bila keadaan akan kembali normal, yang mana tidak mungkin akan kembali normal, kita akan hadapi juga dalam keadaan normal baru dan kita akan rasa keadaan sesak sebab terkurung di rumah dan sebagainya. Bayangkan kanak-kanak yang tidak atau belum mendapat vaksin di bawah 12 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat secara general ya, secara umumnya mereka ni nampak gembira, happy, semua tak ada apa masalah. Tapi sebab bila saya mengajar dalam children's librarianship tu dalam kursus tersebut, dia memang ada tentang teori psikologi kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak dan mereka ni sebenarnya kanak-kanak ni a very good pretender. Dia pandai, dia senyum dan sebagainya tapi dalam hati tu Tuhan yang tahu apa yang dia rasa ya. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana biblioterapi ini boleh membantu perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkanlah. Hello, saya Puan Rafidah. Sebab dia ada elemen kanak-kanak sikit jadi saya nampakkan pink tu ceria ya. Dan kita boleh nampaklah belon panas ni. Hot balloon ni tengah terbang sana sini ya. Baik, sebelum tu sekiranya ya saya kalau bagi talk atau banking kadang-kadang tu adalah yang tanya daripada mana Puan Rafidah dapat training dan sebagainya. So yang terkini adalah pada Januari tahun ini yang mana saya mengambil kursus online yang perlu dibayar sendiri ya. Dan ini ada daripada London. Iaitu daripada Boot Therapy ya, organisation. So saya telah lulus dalam dia punya kursus dan juga ujiannya. Kemudian advance in bibliotherapy ya, intermediate bibliotherapy workshop yang kami sempat pergi Februari tahun lepas. Pada masa tu dah nampak dah angin-angin COVID tu ya, tapi masa tu masih border masih buka. Jadi sempatlah pergi ke Bandung, Indonesia, join together ya dengan Biblioterapi Indonesia yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, biblioterapi di Indonesia telah bermula sejak tahun 2002. Dan sifu saya sebenarnya dari sana ya, Ibu Susanti Agustina, dan beliau lah yang mula approach saya pada tahun 2017 sewaktu saya hampir give up. Saya hampir putus asa nak memperkembangkan biblioterapi di Malaysia kerana saya telah usaha untuk memperkembangkan biblioterapi ini sejak tahun 2015.
Masa tu saya masih bergerak solo tanpa persatuan, dan perpustakaan pertama yang menerima proposal saya pada masa itu ialah Pustaka Negeri Sarawak, kerana rupanya mereka telah ada koleksi biblioterapi dan kebetulan saya terdengar tentang koleksi tersebut. Jadi saya minta untuk pergi, dan masa itu mereka memang khususkan juga kepada kanak-kanak bengkel tersebut ya. Jadi pada 2017 sewaktu saya hampir berputus asa, Allah telah mendatangkan bantuan yang didorongkan kepada saya, iaitu daripada Indonesia ni lah, sebab mereka dah mula lama dah, dan kebanyakan biblioterapi di Indonesia dimulai oleh pustakawan dan perpustakaan. Mereka memang bergerak aktif di sana. Jadi ini adalah bengkel yang pertama sekali, basic biblioterapi workshop. Tuan-tuan boleh nampak Oktober 2017. Selepas daripada bengkel inilah, bersama 5 lagi sahabat saya, kesemuanya pensyarah, jadi kami telah menubuhkan Persatuan Biblioterapi Malaysia. Sebab apabila kami menghadiri bengkel ini, basic biblioterapi workshop, kami dapati semakin bersemangat kerana majoritinya pustakawan Jadi bagaimana mereka melaksanakan biblioterapi ini, dan juga testimonial bagaimana daripada kanak-kanak sehinggalah orang kurang waras yang memang dah dipasung kaki dan tangannya pulih semula. Jadi itu menyebabkan saya rasa saya nak usaha juga nak bawa biblioterapi ini ke Malaysia, bukan kerana saya nak populariti, saya nakkan mendapat nama dan tempat di mata masyarakat, tak, tetapi kerana saya rasa teknik ni telah membantu saya, banyak sangat membantu saya semasa saya menghadapi mild depression, saya ada anxiety, saya ada stress. Jadi dia telah membantu saya sehingga kini. Sehingga kini. Jangan tuan-tuan buat kata, Puan Rafidah ni dah expert biblioterapi, jadi dia tak. Saya tiap hari saya akan buat biblioterapi pada diri saya. Okay? Saya ada follow Instagram akaun Instagram beberapa pakar-pakar dalam bidang motivasi, dalam bidang keagamaan. Jadi setiap hari dalam Instagram dia akan keluarkan, especially Ustaz Mizi Wahid dia akan keluarkan Mufti Menk, dia akan keluarkan video kata-kata perangsang. Jadi memang setiap kali saya tengok kata-kata tu, saya tengok video tu, kena pula dengan situasi pada hari tersebut. Jadi itulah rawatannya, daripada mengambil ubat, kita mengambil kata-kata yang positif untuk setiap hari Jadi ini adalah ayat saya sendiri. Carilah kebahagiaan diri sendiri dahulu sebelum membahagiakan orang lain. Saya terkeluar ni. Orang lain, kerana hidup yang tidak bahagia adalah punca kepada masalah hati dan jiwa. Selagi kita tak bahagia, anak-anak tak akan bahagia, pasangan tak akan bahagia, ibu bapa tak akan bahagia. Jadi kalau kita nak anak-anak kita, nak kanak-kanak ni bahagia, orang tuanya harus bahagia dahulu. Bila keadaan tidak bahagia di dalam satu kawasan rumah dalam sebuah rumah tu, keadaan tidak bahagia kerana ibu bapanya tidak bahagia. Jadi bagaimana anak-anak tu nak bahagia? Jadi kadang-kala kita ada yang klien datang jumpa saya, dia kata anak dia bermasalah sebagainya, tapi selepas diselidiki yang bermasalah ialah orang tuanya, bukan kanak-kanak tu. Jadi kandungan ceramah kita hari ini kita akan lihat apa itu biblioterapi, kelebihan biblioterapi, fasa biblioterapi dan teknik biblioterapi. Saya harap cukuplah masa kalau saya agak laju, mungkin Cik Moderator boleh slowkan saya lah sebab saya memang akan pastikan saya habis tepat pada masanya lah. Okey, apa itu biblioterapi? Setiap kali kita masuk kepada nombor-nombor ni 01, 02, saya memang letak kata-kata yang saya kepunyaan saya sendirilah Untuk hidup bahagia, kita harus redha dan sedia menerima apa jua rintangan yang datang tanpa sebarang persoalan. Kerana kalau kita lihat secara logiknya, kita tahu bahawa kita dicipta oleh Allah, oleh Tuhan Okey. Dan sebagai satu ciptaan Tuhan manusia ini memang ia didatangkan dengan package sekali. Dugaan, masalah, rintangan. Jadi kalau kita mampu lalui semua itu, bermaksud kita redha dengan apa yang telah diberikan kepada kita, kerana Allah yang memberi kita masalah, Allah juga yang boleh menariknya kembali daripada kita Jadi adakah anda tahu 424,000 apa itu?
Ya, ini adalah berdasarkan kajian ya daripada kajian mobility dan kesihatan ya kebangsaan tak silap saya National Health and Mobility Survey 2019. Apa itu 424,000 iaitu pada tahun 2019 424,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental di Malaysia sebelum COVID. Ya, jadi kalau kita lihat ini mengerikan. Bermaksud semasa COVID, semasa pandemik ni, adakah ia semakin menurun? Sewaktu PDPR berlangsung, adakah ia semakin menurun? Sewaktu kalau kita lihat beberapa minggu lepas, kanak-kanak berumur 11 tahun ya terjun dari tingkat 7 jatuh ke bawah sewaktu beliau berseorangan PDPR di dalam biliknya. Kakak dan adiknya di luar ya, dan ibu bapa pergi bekerja. Kemudian sebelum itu lagi, beberapa minggu sebelum itu ada lagi satu kes kanak-kanak ya yang jatuh daripada bangunan tinggi, daripada rumahnya. Jadi kita tak pasti ni kenapa ni ya. Kita hanya arwah saja yang tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi mungkin juga pihak polis akan mendapat penyelesaiannya. Tapi apabila saya membaca berita tersebut remuk hati ni sebab saya pun ada anak yang berumur 10 tahun, jadi saya terfikir apakah yang sebenarnya dirasai oleh kanak-kanak ni. Ya, mungkin yang saya dah dapati daripada pengalaman saya sendiri, anak saya dia cakap tak faham. Cikgu ajar melalui Google Meet tu dia tak faham. Apa yang cikgu cuba sampaikan dalam Telegram tak faham. Dan mereka agak terkesan kerana pertama sekali ya, kalau macam contoh anak saya yang masih bersekolah 2 orang, yang lain dah bekerja ya, dah berkahwin dan sebagainya. Jadi seorang dapat laptop, seorang dapat desktop. Tidak ada masalah dari segi peralatannya, fasilitinya, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya lah dia tidak faham apa yang guru tu cuba sampaikan. Kerana tidak seperti face to face ya. Jadi apabila berlaku ni, saya tak marah kepada anak. Kalau dia tak boleh buat homework, saya akan katakan dia it's okay. Saya kata tak apa, tak faham. Asalkan hadir kelas dan cuba buat yang mana yang terbaik. Dia buatlah homework dia sendiri ya. Dan sekarang kita dah kalau di Lembah Kelang ya, kita dah mula dah penggiliran bersekolah. Saya rasa negeri lain pun dah turut sama. Dan anak saya group B, sepanjang minggu ni dia pergi sekolah. Saya kata okey, sekarang jumpa cikgu, tanya mana yang tak faham. Dan seperti yang kita ketahui, bila pembelajaran secara PDPR, homeworknya 2 kali ganda. Banyak. Ya, dia kena buat itu, buat ini, dan semuanya memerlukan penggunaan elektronik dan juga cetakan. Jadi ini menyebabkan lagi terganggu ya. Dan ada juga yang saya menerima berita daripada kawan-kawan, daripada saudara mara yang dia kata mana nak cari duit nak beli laptop. Ya, bila mak bapak pergi bekerja dia bawa sekali handphone sebab dia perlukan handphone. Jadi kanak-kanak ni tinggal di rumah, dan apabila mereka join PDPR atau Telegram sebagainya, kawan-kawan sibuk hantar homework, mereka tak hantar sebab dia tak tahu apa yang dipelajari. Jadi kita boleh bayangkan ya apa yang kanak-kanak ni rasai. Kemudian pergolakan di rumah ya, ibu bapa bergaduh, mungkin ibu atau bapa dibuang kerja, kehilangan pekerjaan ya, kesempitan kewangan dan sebagainya. Mereka ni terkesan. Ya, ada kanak-kanak yang sewaktu sebelum pandemik saya berjumpa, dia salah sebuah negeri di Pantai Timur. Dia cakap, dia panggil saya cikgu, dia tak reti nak sebut apa, dia kata cikgu, saya makan ayam setahun sekali je cikgu. Itu menyebabkan saya kata, ya Allah, anak saya kalau boleh setiap bulan tu fast food saya hanya benarkan sebulan sekali. Sebulan sekali tu dapat makan KFC tu pun dah sampai dah muak-muak lah sepanjang kita pandemik ni kan, banyak Grab Food, Foodpanda datang, itu je lah. Walaupun saya kata sebulan sekali, kadang mereka ni beli juga, tapi setahun sekali. Jadi kita boleh rasakan apa yang mereka rasai ya. Baik, saya suka sangat Mark Haden ni, maaf dia dalam bahasa Inggeris, saya nak translate dia akan jadi lain. Mark Haden adalah seorang novelis Inggeris ya, yang menulis novel-novel bahasa Inggeris, tetapi ayat dia ni menyebabkan saya bersetuju 100%, 20% dengan Mark Haden ya. Dia kata reading is a conversation. Membaca itu satu perbualan. All books talk, semua buku bercakap, but a good book listens as well ya. Jadi dalam konteks ini bermaksud dia menyatakan bahawa sekiranya kita bertemu dengan buku yang bagus pada masa yang tepat ya, dalam situasi yang tepat ya, bermaksud
buku itu bukan sahaja bercakap dengan kita, dia mendengar, iaitu melalui watak-watak cerita di dalam buku tersebut menyamai dengan permasalahan yang pembaca itu sedang hadapi. Jadi dia membantu merawat seseorang itu, ya. Baik, jadi bermaksud apabila seseorang itu berjumpa dengan buku yang sesuai pada masa yang sesuai dan pada masa itu situasinya pun sesuai, jadi dia seolah-olah berasa buku itu berkomunikasi dengan dia. Ini yang kita nak kanak-kanak rasai, ya. Baik, definisi tentang biblioterapi ialah mengikut Kamus Webster 1985 mendefinisikan biblioterapi sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah peribadi melalui pembacaan. Kalau tanya pendapat saya akan katakan biblioterapi bukan rawatan utama. Dia adalah terapi sokongan. Kita ada biblioterapi, kita ada terapi seni, kita ada terapi muzik, kita ada terapi permainan, ada banyak terapi. Jadi pada saya ia merupakan terapi sokongan. Jadi kalau ada yang mengatakan ia terapi utama, saya tak setuju. Ya. Jadi biblioterapi adalah salah satu terapi yang menggunakan bahan pustaka. Bahan pustaka ialah bahan bacaan lah. Gambar, lirik, lagu, filem dan sebagainya untuk membantu individu yang berdepan dengan isu psikologi, sosial dan emosi. Ya. The use of literature to help people cope with emotional problems, mental illness or changes in their lives, by Pardek 1994. So ini adalah definisi tentang biblioterapi, ya. Baik, pengenalan kepada biblioterapi juga saya tak dapat nak translatekan dia kerana bila saya cuba translate dia menjadi lain, pelik sikit bunyi ayat dia, ya. Herbert and Kent 2000 mengatakan biblioterapi is to help people of all ages to understand themselves. Ya, dia membantu manusia dari semua peringkat umur untuk memahami diri sendiri and to cope with problems by providing literature, dan untuk menyelesaikan masalah dengan menyediakan bahan-bahan bacaan kesusastraan relevant to their personal situations, berkaitan dengan situasi peribadi and developmental needs at appropriate times. Jadi biblioterapi ini bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah peribadi tetapi juga membangunkan diri. Ada orang yang kata saya tak ada masalah sebenarnya. Saya okey je. Ada kat kanak tak ada, okey je. Kat rumah okey, ya. Semua okey, sihat, happy. Ayah dengan mak pun happy. Tapi kita bagi dia biblioterapi untuk dia memperkembangkan diri dia, memotivasikan dia setiap hari supaya dia sentiasa menjadi seorang yang positif, happy child, ya. Jadi tak semestinya untuk orang yang ada masalah, dia untuk pembangunan diri. Satu bentuk terapi seni di bawah payung art therapy, ya, biblioterapi ini yang membolehkan seseorang individu itu mempunyai tahap kesedaran yang tinggi. Selalunya orang yang ada masalah ni, dia terlupa bahawa dirinya kadang-kadang tak sedar bahawa dia mempunyai masalah tersebut. Kemudian dia tak tahu macam mana nak hadapi masalah, jadi dia lari dari masalah. Kesedaran diri dia tu tidak ada. Kita yang sekarang kita nak ajar kanak-kanak jangan lari dari masalah. Hadapi masalah. Contohnya saya bagi, ya, kalau anak-anak kena buli di sekolah. Di sekolah ke, dia kena buli di tempat mengaji ke sebagainya, di taman permainan. Kita nak kanak-kanak ini jangan diam diri, biar dipukul, biar dirampas duit sekolah, tapi kita nak dia mempertahankan diri dia, bagi tahu cikgu, bagi tahu orang lebih dewasa, ibu bapa bahawa dia dibuli. Kebanyakan kanak-kanak ni kalau dia kena apa-apa kat sekolah dia senyap. Ada yang bagi tahu, tapi ada orang dewasa yang tak percaya, kan? Tapi kadang-kadang kita kena percaya juga dan buat siasatan, betul atau tidak. Melepaskan katarsis dalam diri. Katarsis ni ialah luahan emosi. Kadang-kadang emosi ni dah terpendam lama, tak boleh terluah. Jadi melalui biblioterapi, kebanyakannya kalau berjaya melalui fasa biblioterapi, katarsis ni akan keluar. Emosi ni akan keluar. Sama ada kita menangis, kita menjerit, kita ketawa ataupun kita konyokkan kertas tu. Itu dah keluar katarsis, ya. Supaya lebih memahami isu seperti emosi, psikologi, sosial dan kognitif, ya. Baik.
Stanley 1999 mengatakan perkembangan terkini dalam bidang psikologi telah membuka jalan kepada satu pendekatan baru iaitu penggunaan buku dalam penyembuhan. Ada yang kata, betul ke yang buku boleh menyembuhkan? Ini dah selalu sangat dah saya dengar dah. Kadang depan muka saya dia cakap, saya tak percaya buku boleh menyembuhkan. Habis di manakah datangnya kitab Al-Quran itu dalam hidup kita? Kerana kalau kita lihat daripada surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW ya, iaitu surah Al-Alaq. Okey, kalau kita lihat ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikanmu. Rasulullah disuruh baca. Iqra, baca. Kerana Al-Quran itu sendiri adalah syifa, penyembuh, perawat kita, yang merawat emosi kita. Tapi sekiranya kita kata boleh ke buku tu menyembuhkan, habis Al-Quran tu sendiri dah syifa. Kita disuruh Iqra. Kerana Islam satu-satunya agama dalam dunia ini yang perintah pertama Allah ialah Iqra. Baca, kemudian disuruh menulis. Jadi tuan-tuan nampak tak kaitannya? Biblioterapi telah bermula lama dah. Ya, telah lama diamalkan dan bukan satu inovasi baru. Saya percaya lepas daripada saya punya talk ni, ada tuan-tuan berkata, aku dah buat semua biblioterapi ni tapi tak sedar itu biblioterapi. Ya, kanak-kanak juga tidak terlepas dari menghadapi masalah gangguan mental dan menurut DeVries 2017, buku telah terbukti menjadi satu medium yang signifikan dalam sesi biblioterapi. Kalau saya dah cuba berjaya, saya dah bebas daripada segala masalah-masalah depresi ke apa ke, takkan orang lain tak boleh. Sebabnya kalau saya tak cuba, dan saya bukan jual produk ya, saya tak cuba, macam mana saya nak tahu? Tapi saya cuba dan kebanyakannya saya menggunakan ayat Al-Quran. Ya. Jadi maaf saya ulang balik. Adakah anda tahu ya? Okey. Biblioterapi efektif. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita lihat kepada buku kanak-kanak ya, sebentar lagi kita dah habis sesi ni, saya akan tunjuk contoh buku kanak-kanak ya. Jadi biblioterapi yang sesuai untuk kanak-kanak ya dalam menghadapi masalah ni, selalunya kita sarankan ibu bapa, penjaga, guru ya, kalau pustakawan nak cuba boleh kena pasti dahulu. Biasanya mereka akan bekerjasama bersama kaunselor atau psikologis. Kena pasti dahulu kanak-kanak ni masalahnya apa. Kalau ada kanak-kanak masalah nakal sangat di sekolah, ada kanak-kanak masalah dia ni menjadi mangsa buli, ada kanak-kanak ini mungkin dia mangsa perceraian, ada kanak-kanak yang ini didera. Jadi kita kena tahu buku yang bagaimana sebenarnya sesuai untuk dia. Ya, kita tak boleh simply tengok kena dera ya, ambil buku ni bawang putih bawang merah. Lagilah sakit kawan tu ya, dia baca buku dia tengok tu pula kena pukul pula. Jadi tak sesuai. Ataupun seorang kanak-kanak yang baru kehilangan ibu tersayang, kita bagi dia pula buku batu belah batu bertangkuk. Lagilah tak sesuai tuan-tuan dan puan ya. Jadi kita kena tahu masalah kanak-kanak tu apa. Kemudian beri dia buku yang sesuai supaya dia boleh hadapi masalah tu. Dan biblioterapi ni uniknya, bagusnya ialah ianya adalah satu terapi yang bukan memerlukan pertemuan bersama kaunselor psikologi setiap minggu. Tak perlu. Biblioterapi ni adalah teknik yang boleh diamalkan setiap hari, bila-bila masa, di mana-mana saja. Nak tidur boleh baca. Dan kalau saya kalau biblioterapi di Malaysia ni, kalau tanya kepada saya, kita memang ada perbezaan sikit dengan biblioterapi di Indonesia, di Korea dan di UK. Ya, sebab sifu-sifu saya datang dari 3 negara ini. Kalau di Korea Selatan, dia ada budaya dia. Jadi saya punya sifu saya, Karen Huilin, Profesor Karen Huilin, dia akan cerita, dia buat begini. Sana okey sebab budayanya macam tu. Dan Korea dah memang buat biblioterapi. Lama dah ya. Jadi UK pula, bila saya contact dengan Sarah McNicol, iaitu seorang editor buku biblioterapi, kemudian dia bercerita kepada saya ini. Jadi saya mengambil kepada Indonesia, Korea dan UK, saya buat kepada Malaysia punya pendekatan. Ya. Jadi pendekatan Malaysia,
saya buat begini untuk kanak-kanak, kita jangan bagi buku biblioterapi itu 100% kepada dia untuk dibaca sampai habis. Jadi kita tengok dekat bahagian mana, 2 muka mungkin pagi 2 muka surat, tengah hari 2 muka surat, malam 2 muka surat, seperti memberi ubat 3 kali sehari. Supaya apabila dibaca, dia hadamkan. Dia baca, dia hadamkan. Kalau orang dewasa, kita akan gunakan buku-buku yang dipanggil self-help, ya, membantu dia sendiri, bantu dia sendiri. Kita akan baca topik kita hari tu apa. Hari ni sakit hati sangatlah. Sakit hati sangat dekat pasangan ke, dekat guru ke apa sebagainya. Baca supaya meredakan. Kita baca topik yang kita sakit hati tu je. Ya, sebabnya selalunya saya suka baca buku Bonda Nur, saya baca buku Ustaz Mizi Wahid, itu antara buku-buku yang saya pakailah ya. Jadi untuk kanak-kanak kita lebih kepada biblioterapi efektif. Efektif ni kerana dia menggunakan banyak gambar-gambar, warna-warna ya. Jadi menurut Glading 2005, kebanyakan kesusasteraan kanak-kanak yang ada pada masa ini ialah berkaitan dengan biblioterapi efektif. Kanak-kanak cukup teruja melihat gambar-gambar, cukup teruja melihat warna ya. Kalau ada lagi bagus yang pop up book ke, kemudian yang boleh slide dan sebagainya, dia lagi suka. Jadi untuk identifikasi, mula-mula identifikasi kenal pasti masalah ya, menggunakan fiksyen dan lain-lain kesusasteraan berkualiti tinggi ataupun boleh guna e-book untuk membantu menghubungkan emosi, memori, pemikiran dengan keadaan atau situasi seseorang manusia. Jadi Shatman ya, dia mengatakan penggunaan buku-buku fiksyen. Kanak-kanak ni banyaknya buku fiksyen. Kita tak bagi dia untuk biblioterapi buku sejarah. Contoh Laksamana Hang Tuah, kau bagi dia untuk biblioterapi dia pun menung. Kan? Kenapa? Jadi kita bagi dia buku fiksyen ataupun e-book yang boleh flip-flip tu. Ya, untuk membantu menghubungkan emosi, memori, pemikiran dengan keadaan atau situasi seseorang manusia by Shatman ya 2009. Okey, berdasarkan kepada teori psikodinamik. Ya, kalau kita lihat, kalau ada di antara tuan-tuan puan di sini yang tahu, yang kenal Sigmund Freud dan Anna Freud ya, mereka ni adalah, Sigmund Freud telah menggunakan biblioterapi dalam rawatan psikologinya kepada pasien dia. Ya, jadi dia mengatakan bahawa manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk lindungi diri mereka dari kesakitan seperti penindasan. Jadi apa yang berlaku apabila kanak-kanak tu didera atau dia menyaksikan sesuatu perbuatan di rumah yang dia tak boleh lupakan. Contoh dia menyaksikan keganasannya di rumah, kemudian dia sering dimalukan di sekolah ya, atau direndah-rendahkan di sekolah ya, maruahnya tercela dan sebagainya. Mereka ini lama-lama telah membina satu kubu pertahanan. Tiba-tiba muncul shield, kubu pertahanan ya. Ini teori psikologi. Jadi apa yang berlaku apabila ada datang masalah, dia angkat shield dia. Kubu ni naik. Kubu pertahanan ni, perisai ni naik. Perisai ni naik dan sampai bila-bila masalah tak akan selesai. Jadi kadang-kadang kalau tuan-tuan puan perasan ya, kalau ada kanak-kanak ada masalah, kita tanya dia, okey ke hari ni? Okey. Hari ni ada apa-apa berlaku kat sekolah? Tak ada? Okey. Ya. Kenapa saya tahu? Kerana pada masa itu anak saya sekarang yang keempat ya, saya ada 5 cahaya mata, yang keempat sekarang form 3 ya, pada umur dia 9 tahun. Ya, umur dia 9 tahun. Saya tidak tahu bahawa dia telah dibuli 8 bulan di sekolah. Saya tak tahu. Dan amat mengejutkan, pembuli juga sama bersekolah agama. Sekolah kebangsaan pun dia, sekolah agama. Satu kelas pula tu. Ya, jadi saya tak tahu sampai satu hari saya balik, kejap lagi saya tunjuk buku mana yang saya pakai. Saya sebab saya mengajar children's librarianship, jadi saya tak boleh nampak buku kat kanak. Nampak je saya mesti borong. Big Bad Wolf ke Popular ke MPS, saya akan borong banyak ya. Jadi satu hari saya telah membeli satu buku ni yang bersiri. Jadi banyak cerita-cerita dan buku ni ditulis oleh pakar psikologi daripada luar negara. Kebetulan Popular membuat sale ya. Mungkin buku ni tak mendapat sambutan, dia buat sale murah. Jadi saya beli, saya bawa. Ya, dan tajuk buku, salah satu tajuk buku tu Do You Have a Secret? Kebetulan anak lelaki saya 9 tahun ni datang ke bilik saya waktu malam, saya tengah susun buku ni, dia tanya, buku apa ni mama? Saya kata, oh buku ni beli tadi. Dia nampak Do You Have a Secret? Nampak tak tuan-puan? Tajuk tu menyebabkan dia ambil buku tu, dia nak baca. Oh buku ni menarik, tajuk rupanya memainkan peranan yang penting ya. Jadi dia ambil buku tu, dia baca. Rupanya buku tu mengatakan
rahsia ada dua jenis. Satu bad secret, satu good secret. Good secret, surprise birthday party untuk mak, okay, kemudian kita buat surprise untuk cikgu dan sebagainya ya. Jadi kita kena sorok rahsia tu, good secret, sorok rahsia tu sampailah hari kejadian. Tapi bad secret ialah dibuli, melihat perbuatan kawan dipukul ya, tapi diam, dicabul. Jadi buku-buku ni very open minded, sepakar psikologi ni tulis kerana ini yang masalah kanak-kanak hadapi. Tapi buku ni kita belum jumpa lagi di Malaysia ya. Jadi bila anak saya baca, dia ternampak part yang bila kena bully, kena bagi tahu orang dewasa. Jadi dia lepas dia habis baca quietly, pelan-pelan dia pergi jumpa kakak dia. Masa tu kakak dia suka dengar kakak dia kata kakak dia kena bully. Jadi kakak dia, anak yang perempuan tu terus datang jumpa saya. Dia kata, "Ma, dia ni kena bully." Saya pun cek, rupanya selama ni dia pakai towel ya, tutup sampai dada. Rupanya badannya penuh lebam. Saya tak tahu. Dan apabila dia balik daripada sekolah agama petang, dia balik daripada sekolah agama, dia macam orang kelaparan. Saya kata, kenapa anak saya ni macam tak makan satu hari? Rupanya duitnya dirampas. Sekolah kebangsaan kena rampas, sekolah agama kena rampas. Jadi nampak tak tuan-tuan, apabila dia membaca buku yang betul, pada waktu yang betul, ya, jadi pada situasi yang betul, dia telah meluahkan emosinya. Kemudian saya tanya dia elok-elok, dia menangis. Dia bagi tahu dia takut sebab budak ni ugut. Kemudian saya pun pergi ke sekolah, saya tunjukkan bukti-bukti dan memang guru dapati budak ini memang membuli budak pelajar-pelajar lain. Dan di sekolah agama, guru agama kata tak larat dah puan, dia memang membuli semua orang. Dah panggil kaunselor semua. Dan satu hari saya dan anak lelaki saya, nak sulung saya, pergi jumpa kanak-kanak ni, jumpa guru ustazah. Kemudian ustazah kata sebab sekolah kebangsaan tak boleh masuk suka suka hati. Saya tak marah pun pada kanak-kanak ni. Jadi saya jumpa dia, saya tanya, kenapa ya pukul anak saya ni? Saya sebutkan nama anak saya dan kanak-kanak ni diam. Dan saya tak sangka dia seorang pembuli kerana badannya kecil je. Saya ingatkan pembuli tu badan besar. Badannya kecil saja. Jadi saya tanya kenapa buli. Jadi dia tak cakap apa. Tapi nampak genggaman tangannya ngetang-ngetang macam tu ya. Kemudian apa yang saya buat, saya tak jadi nak marah, nak tanya lebih lanjut. Saya tarik dia, saya peluk dia dan saya cium ubun-ubunnya. Anak orang tu kan, saya peluk. Ustazah pun jadi macam tergamam. Selalunya dia kata, puan mak bapak memang datang serang je kan. Tapi saya tengok puan ni lain. Jadi saya peluk, saya cium ubun. Saya kata jangan buat lagi ya, kesian pada anak saya itulah. Dia angguk. Dan besoknya saya tanya anak saya, ada tak yang ni buat lagi? Dia kata, tak ma, tak ada. Dia tak minta duit, tak apa, dia tak pukul dah. Lepas tu, tapi dia cakap bestnya ya kalau ada mama macam mama kamu. Baru saya tahu rupanya dia datang daripada keluarga yang pada dia masih dalam kandungan 4 bulan. Bapanya telah lari meninggalkan ibunya. Sewaktu selepas ibunya melahirkan dia, ibunya juga lari. Jadi dia dijaga oleh nenek, ibu, saudara dan sebagainya. Jadi kanak-kanak ni telah menghadapi masalah mental di mana dia nak luahkan emosinya tu, katarsis tu, tapi bukan dari segi biblioterapi, dia nak meluahkan emosinya tu. Dia nak attention daripada orang, dia memukul pelajar lain. Ya, jadi ini yang berlaku apabila ditanya, dia cepat naikkan perisai dia. Dia naik perisai dia tutup. Tanyalah macam mana, dia tak akan bercakap. Sebab itu Sigmund Freud menggunakan biblioterapi. Kerana apabila seseorang yang dalam keadaan trauma, kesakitan, ya, kesedihan melampau, dia naikkan perisai dia. Ya, jadi tak bolehlah selesai masalah. Perisai ni sentiasa aktif, ya. Jadi mengikut Vaughan ya, sesuatu cerita amat membantu dalam menawarkan wawasan, insight, wawasan bagi masalah peribadi yang dihadapi. Cerita yang betul, cerita yang bagus. Janganlah pilih novel cinta. Kan, remaja-remaja ni novel-novel cinta tak. Jadi untuk kanak-kanak tu kita kena tengok. Sekejap lagi saya tunjuk contoh-contoh buku ya. Yang mana yang dia boleh baca untuk membuatkan dirinya lebih kuat menghadapi masa depan ya. Untuk kanak-kanak yang menghadapi isu-isu yang mengancam dan mungkin amat menyakitkan untuk dihadapi bersendirian. Cerita tu penting ya. Baik, LAM 2021 mengatakan emotional healing, rawatan emosi, is the ability to take control of painful thoughts, feelings and emotions so that it will not interfere with the present moments. Ya, dia mengatakan bahawa rawatan emosi itu
adalah keupayaan untuk mengambil alih pemikiran yang penuh dengan kesakitan, perasaan dan emosi supaya yang benda-benda yang pahit dan sedih ni tak akan mengganggu dengan masa yang sekarang. Ya. Baik. Seterusnya kita lihat ya principle of bibliotherapy. Biblioterapi ni menggunakan buku to help people cope with emotional problems and mental illness. Biblioterapi promotes personality growth and development in adults and children ya. Biblioterapi effective in treatment mild depression, anxiety, kebimbangan ya, anger, kemarahan, sadness, kesedihan, social problems, masalah sosial, attitude problems, masalah sikap, kesedihan, ada 2 kali ya, loneliness, kesunyian dan sebagainya. Jadi sebenarnya biblioterapi sumbangannya amat besar pada seseorang individu. Cuma tekniknya kena betul ya. Jadi Baruth and Burggraf 1984, Griffin 1984 dan Pardee and Pradek 1984 menyatakan bahawa tujuan utama biblioterapi ada 4. Pertama, memberikan informasi dan pandangan tentang sesuatu masalah. Apabila seseorang itu membaca, kemudian dia dah mula berfikir, kenapa aku ni suka marah-marah? Kenapa aku degil sangat tak nak dengar cakap mama dengan ayah? Memberi kesedaran bahawa orang lain mampu menyelesaikan masalah yang sama. Oh, aku tak boleh macam ni. Aku kena kuat. Tak boleh selalu nangis-nangis. Tak boleh selalu minta mama dengan ayah belikan itu ini. Menggalakkan stimulasi dalam penyelesaian sesuatu masalah. Apabila dirinya telah menerima masalah tersebut, dia tahu nak selesaikan masalah. Jadi biblioterapi bukan manusia yang selesaikan masalah tu. Bukannya kaunselor, cikgu, ibu bapa, guru, pakar psikologi yang selesaikan masalah, tetapi pembaca itu sendiri yang menyelesaikan masalah. Dia baca, dia selesaikan. Ya, jadi dia tak perlu menggunakan kaunselor pada masa tersebut. Tapi ingat, kalau kes-kes yang berat seperti severe depression ya, moderate depression, kemudian severe anxiety yang dah teruk sangat ni sampai dah tak boleh bercakap sebagainya, jangan pakai biblioterapi. Tapi biblioterapi boleh digabungkan dengan counselling, psikologi apabila seseorang klien itu telah menurun dia punya kebimbangan dia, depression dah menurun dan mula nak bertambah baik, baru boleh digabungkan ya. Melahirkan sikap dan nilai baru dalam diri. Yang itu yang saya dapati berubah kepada anak saya yang kena buli tu. Traumanya memang lama tuan-tuan puan. Terlalu lama sampai sekarang. Jadi dia banyak berdiam diri. Masa di sekolah dia pernah laporkan kepada guru dia buli. Tapi guru kata nak jadi anak lelaki kena kuat. Tapi salah sebenarnya ya. Pemahaman begitu. Jadi apa yang berlaku, dia trauma. Dia trauma terlalu kuat. Jadi saya buat teknik biblioterapi kepada dia. Dan cikgu tak pernah nampak dia sebab dia selalu mendiamkan diri dan sekarang sekolah menengah dia adalah pengawas. Dah form 3 dah. Dan saya selalu force dia, ya kata no, kena keluar bercakap, kena buat ini, kena buat itu, kena. So lama-lama dia dah okey tapi masih ada kesan. Ya. Jadi jangan biarkan kanak-kanak ya. Baik. Yang kedua, kelebihan biblioterapi. Ini pun ayat yang saya ada baca sama tapi saya garap sikit ya. Jangan diingat masa lampau. Fikirkan masa sekarang dan jangan difikirkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. So inilah kelebihan biblioterapi. Kaedah yang murah dan mudah, boleh diamalkan di mana-mana saja mengikut kesesuaian pembaca dan umur. Tak perlukan temu janji. Kita nak baca buku buat apa nak temu janji kan? Tak perlukan pengambilan sebarang ubat-ubatan. Gantikan buku tu jadi ubat. Kerana biblioterapi ini telah diamalkan pada tahun 1930-an kepada tentera-tentera yang mengalami trauma pasca peperangan. Tentera Perang Dunia Pertama ya, yang terkejut, yang kehilangan anggota badan, kehilangan kawan, doktor-doktor menggunakan buku. Pustakawan akan tolak buku-buku ke ward-ward dan mereka diberikan buku untuk membaca ya. Jadi jom kita lihat manfaat biblioterapi. Pertama, mendekatkan diri dengan Tuhan. Kedua, memotivasikan diri untuk terus melangkah ke hadapan. Lebih menghargai diri, terima diri kita seadanya. Menggalakkan sesi luahan perasaan atau perbincangan. Ini memang betul. Apabila dia telah faham biblioterapi, dia baca buku biblioterapi kat anak ni, selalunya dia akan, lepas tu dia cerita. Macam anak saya tadi lah. Dah baca, dia sendiri terluah. Emosi tu dah keluar ya.
menghargai keluarga, pekerjaan dan kehidupan sebagai simulasi intelektual diri. Membaca akan menggerakkan otak untuk berfikir ke arah yang lebih positif. Tuan-tuan puan perasan tak? Kadang-kadang bila kita baca atau anak kita baca, dia sebenarnya dah boleh nampak dah apa yang dia perlu buat. Meningkatkan semula minat dan hobi, mendidik hati untuk sayang diri sendiri kerana diri kita terlalu berharga. Ya. Baik, yang ketiga fasa biblioterapi, lebih baik banyak muhasabah diri dari menunding jari. Ayat saya jugalah. Ya. Tengok diri kita, buat checklist ya. Okey. Maaf, some facts about my cats ni abaikan. Okey, pertama fasa biblioterapi yang atas ni saya terlupa nak delete ya. Fasa biblioterapi pertama, identifikasi. Apakah itu? Tuan-tuan dan puan kena pasti masalah kanak-kanak tu dulu. Dia ni apa masalahnya? Mesti ada masalah puncanya. Sama ada dia jealous dengan adiknya ke, atau abang atau kakaknya ke, atau dia nak macam kawan dia ada yang dia tak mampu nak dapat. Ketiga, dia trauma di rumah. Keempat, dia kesunyian, mungkin anak tunggal. Kelima, dia sedih atas kematian seseorang ya. Jadi selepas dah identifikasi, kita bagi dia buku yang sesuai. Kemudian selepas dia baca buku, katarsis pun muncul. Kalau tak muncul, tak bermaksud biblioterapi tak jadi. Katarsis tu sama ada dia menangis ataupun dia nak berbual, dia nak cakap, oh ini salah dia buat sebagainya, ataupun dia nak berbincang. Kemudian selepas tu dia tutup buku, wawasan ialah insight ya. Dia akan duduk, dia akan selesaikan masalah tu sendiri. Ya, tiada penggunaan orang tengah. Ya, bermaksud apabila ke atas tu dia berbincang tu, bermaksud dia luahkan apa yang dia rasa, kemudian dia sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Okey, biblioterapi tidak menjanjikan sebarang polisi wang anda akan dikembalikan atau anda pasti sembuh. Tak ada jaminan ya. Apa-apa terapi pun tak ada jaminan. Apa-apa ubat-ubatan pun tak ada jaminan ya. Tapi kalau kita tawaduk, kita sentiasa fokus, percaya bahawa diri kita nak pulih ni, aku nak pulih ni, aku nak anak aku pulih, saya nak anak saya pulih. Jadi kita kena buat sesuatu dengan fokus ya. Buku yang sesuai pada masa yang sesuai mampu memberi kesan dalam kehidupan ya. Dan sesuai untuk individu yang ada mild depression, kemurungan peringkat awal, kebimbangan yang anxiety yang masih lagi mild ya, masalah sikap, masalah peribadi dan lain-lain lagi. Okey, ini adalah hormon-hormon yang sepatutnya ada pada kita. Hormon-hormon happiness yang gembira. Dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin ya. So kat sini saya ambil daripada internet, daripada book therapy ni. Dia mengatakan nak capai dopamin ni, ini kita kena buat. Endorfin ni ini. Oksitosin, love. Kita buat. Saya buat ni. So that's why saya macam happy je kan. Saya tak pernah rasa setenang ini selepas saya mengamalkan biblioterapi. Dan sekiranya selepas setiap kali saya membaca Al-Quran, kadang-kadang kalau saya letih sangat tu, saya buat waktu lain, kelegaan itu terasa sangat. Ataupun bila saya membaca tu terasa sangat, dia menusuk dalam tu. That means saya dah capai dah wawasan. Capai. Ya. Jadi panik ke apa, saya dah boleh reduce dah. Jangan panik dulu. Selalu macam tu lah ya. Baik, ini adalah contoh buku kanak-kanak. Ya. Ini nampak tak buku Do You Have a Secret? Ini anak saya baca. Saya ada buku ni. Ini adalah contoh buku-buku biblioterapi. Supaya bila kanak-kanak baca, dia mendapat manfaat daripadanya. Ya. Ini buku yang saya beli, Bagaimana Acuan, Begitulah Kuihnya. Maslina Yusof dengan Emilia ya. Emilia Yusof, yang ini juga Dr. Ahmad Rustam ni banyak menggunakan buku, banyak menulis buku-buku yang sebenarnya menceritakan tentang itu yang kanak-kanak hadapi setiap hari. Ya, macam ni. Dia hairat, rambut dia kerinting, Mila ni rambutnya kerinting. Kemudian kawan-kawannya semua ejek dia sebab mak bapak rambut lurus, adik-beradik rambut lurus. Jadi dia kita tanya kat mak dia, mak, dia ni anak angkat ke? Sebab dia seorang rambut kerinting. So mak dia pun ketawa. Jadi mak dia keluarkan album, rupanya opahnya rambut kerinting.
Jadi ada kanak-kanak kadang-kadang dibiarkan dia tertanya-tanya sendiri, itu yang membuatkan dia lari dari rumah ataupun dia sedih, dia nak angkat ke, dia pungut di mana ke sebagainya. Sebab dia tak sama tapi kena tunjukkan. Ya. So ni budaya terapi yang cukup baik. Ya. Tak salah beralah. Kadang-kadang anak-anak ni sesama adik-beradik ni dia tak nak beralah tapi buku ni mengajar tak salah untuk beralah. Okay, that's mine. The scar. Did my first mother love me? Adakah ibu kandung saya sayang saya? Ini cerita tentang anak angkat. How to take the grrr out of anger? Ya, marah ni. Macam mana nak keluarkan marah? Ini picture books about doctor, hospitals and operations. Ada kanak-kanak yang nampak je doktor meraung melalak lah kan. Kita bagi dia baca buku ni. Okay, picture books about moving house. Nak pindah rumah sedihnya tinggal kawan. Picture books about anxiety, dia kebimbangan. Bila kebimbangan, jantung kita laju. Okay, yang ini cerita tentang The Rabbit Listen. Dia menceritakan, dia bagi simbolik rabbit tu dengan kanak-kanak. Ya, maksudnya ada orang yang akan mendengar kita, berkongsi masalah kita, kesedihan kita. Okay, ini adalah untuk kanak-kanak yang memang asyik dengan game. Boleh bagi buku ni. I remember buku tentang kematian. Kita ada, Cik Amirul, kita ada bukan dalam 10 minit lagi ya? Ya Puan, kita masih lagi dalam 10 minit. Okay. Kita move kepada Q&A session Puan ya. Okay, so ini ialah buku It's Called Dyslexia. Kadang-kadang orang pandang kanak-kanak autism, dyslexia ni pelik kan macam tu. So kita bagi dia buku ni. Buku autism pun ada yang macam ni ya. So dalam bentuk warna-warni, jadi kanak-kanak faham setiap manusia dalam dunia ni Allah menciptakannya cukup unik. Mereka mempunyai kelebihan keistimewaan tersendiri. Itu yang kita nak ajar kepada kanak-kanak. Jangan sentiasa pandang orang lain tu dengan hina, dengan rasa geli ya sebagainya, tapi setiap manusia tu dijadikan cukup sempurna. Ya. Jadi goodbye grammar tentang bagaimana nak cakap selamat tinggal kepada nenek yang nak pergi, yang dah pergi ya. Ini cerita tentang daripada Singapura buku ni relating to others, bagaimana kita apabila berbuat sesuatu mesti ingat orang lain sama. Okay, let us tell the truth, jangan berbohong. Yang ini ialah Missing Smile. Samantha Jane's Missing Smile sebab dia hilang ibu. Kehilangan ibu ya. My Body Belongs to Me. Kita perlukan buku macam ni di perpustakaan. Kenapa? Kerana kita nak bagi kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan tu utama sekali tahu bahawa dirinya yang boleh sentuh diri dia ialah hanya ibunya. My body belongs to me. Sebab kita nak mengelakkan kes cabul. Cabul, orang nak buat sesuatu yang tak elok ya. Ini adopted and loved forever, bermaksud dia anak angkat dan dia disayangi. Kadang-kadang mak ibu bapa angkat tu susah nak ceritakan yang ni kami sayang, kami memang betul-betul nak jaga, dia tak faham. Jadi bagi buku ni ya. About sadness, fear of the dark, adoption and fostering. I'm bored. Kadang-kadang anak saya yang bongsu 10 tahun tu masa sepanjang PKP tak tahan saya, sakit telinga saya mendengar dia kata bosan, tak boleh buat apa kat rumah, bosan nak pergi mall, tak boleh, semua tak boleh. Tapi kita tak ada buku ni dalam BM ya. Flood. Bila banjir berlaku di Kuala Krai, memang kaunselor ramai pergi ke sana, tapi ada tak buku tentang banjir yang merawat trauma kanak-kanak ni yang menghadapi banjir, habis beg sekolah, buku sekolah, baju sekolah, rumah pun habis ya. Sewaktu peristiwa Kuala Krai dulu, ada tak buku-buku yang boleh merawat mereka ya? Some secrets should never be kept. Ada rahsia yang tak sepatutnya disimpan. Nampak ya, dibuat dalam bentuk perisai. Kanak-kanak ni pakai perisai sebab dia tak nak share apa yang berlaku pada diri dia ya. Okay, tattle tongue, bercakap bohong. The rule doesn't apply to me. Budak yang sentiasa tak nak ikut arahan. Let us be peacemakers ya. Okay, ini untuk ibu bapa. Dan boleh bagi pada pelajar sekolah juga. Kanak-kanak saya kurang sesuai. Tapi saya nak tuan-tuan dan puan tengok ni ya. Penentu kejayaan kita adalah sikap, bukan grade peperiksaan. Kadang-kadang kita paksa anak kita mesti dapat A, mesti dapat A. Tambah dalam keadaan sekarang yang PDPR ni, anak-anak pun dah tak tahu apa yang mereka belajar. Ya, jadi kita pentingkan ada soft skill, okay, dengan akademik itu seimbang. Ya, jadi sikap seseorang itu memainkan peranan lebih penting ke atas performance atau pencapaian dibandingkan dengan peranan kepintaran. Sekarang ni yang kita nak ialah empathy. Dalam setiap diri kanak-kanak tu ada empathy.
Bila dia ada empathy, dia akan mudah rasa kesian pada orang, dia bersimpati, dia nak bertolak ansur ya. Jadi Puan Ainun Muhammad ya, dia kata maksudnya kalau mahu meramalkan masa depan kejayaan seseorang, tengok pada sikapnya, jangan tengok pada keputusan peperiksaannya semata-mata ya. Okey. Jadi itu sahaja. Saya akan tunjuk contoh-contoh buku. Okey, ini adalah contoh-contoh. Ada pun batu belah batu bertangkup ya. Nampak ke tak? Okey, batu belah batu bertangkup. Yang ini saya pergi ke DBP. Saya pernah pergi ke DBP. Saya ternampak buku-buku ni. Tapi dia dah buat baru ya. Jadi terlampau cantik pula saya tengok kan. Okey, jadi saya beli. Kemudian jadi saya turn off special effects ni supaya nampak jelas buku ni. Jadi saya beli sebab saya rasa alamak buku ni dah susah nak jumpa dah. Ya library patut beli, tapi semua buku boleh jadi buku biblioterapi. Semua buku kanak-kanak ni boleh jadi buku biblioterapi, tapi bila ada buku macam ni harus ada guidance. Orang dewasa kena ada tepi seorang. Kenapa? Kerana dalam buku ni ada elemen ibu tu bunuh diri. Kan ibu tu serah diri ya. Tanjung tu serah diri kepada batu belah batu bertangkup. Itu ialah suicide. Kemudian dalam buku ini menceritakan akibat ibu tu kepunan telur tembakul, maka dia rela meninggalkan anak-anaknya. Sewaktu pekan berlari-lari ya, mak pekan lapar susu, jadi maknya perahkan susu dan lari lagi. Jadi itu elemen yang tidak bagus. Jadi ibu bapa, guru ataupun pustakawan ke ya, penjaga perlu berada di sisi kanak-kanak sewaktu mereka membaca buku ni sebagai panduan. Dia boleh tukarkan jadi biblioterapi ya. Kemudian jangan takut. Buku-buku ni ada buku biblioterapi. Jangan takut. Dia asyik takut malam gelap takut ya. Jadi ada kanak-kanak yang nampak gelap takut. Sebab mungkin pada kecil mak dan bapaknya bila nampak dia pergi tempat gelap-gelap, akut. Jadi dia pun takut. Jadi kita bagi buku ni dan pada penghujung buku ni memang dinyatakan bahawa yang kita perlu takut adalah Tuhan, bukannya gelap ya. Kemudian ini bawang putih dan bawang merah ya, yang mana penerbitnya Atin Press ya, mereka telah mengolah ceritanya merah dan putih pada penghujung cerita berbaik semula. Tak ada gaduh-gaduh dah. Tu. Ya, ya. Dia tukar sebab ganas sikit ya. Tek-tek rambut semua tu ditukar ya. Dan kita ada cerita ini pun boleh jadi biblioterapi. Saya gemuk. Ya, kanak-kanak yang suka makan dan semuanya, mak bapak boleh pandu dia dengan baca ni. Kemudian kita ada buku The Lost Princess by Liza Shahida, baru lagi keluar ya buku ni. Cerita bagaimana dia mencari identiti diri dia, mencari ayah dia sebenarnya, dan sambil tu dia berjumpa adventure ya. Kemudian kita ada buku Kehilangan. Bagaimana kanak-kanak nak hadapi kehilangan orang tersayang. Ya. Dan kita ada buku Aku Tidak Menjerit untuk budak yang suka menjerit. Ni perpustakaan boleh lah. Ada beli buku-buku macam ni. Ini dan buat satu corner, biblioterapi corner. Kalau saya nampak saya sanggup bantu ya. Set up biblioterapi corner dan kita bagi kat kanak ada masalah untuk membaca dan susun buku ikut tema. Ni Aku Tidak Menjerit. Ni tadi saya ada buku tu, Tak Salah Beralah. Kemudian Lobak Bunga by Bonda Mahaya. Bonda Mahaya memang famous ya dengan kesusastraan dan beliau di Negeri Sembilan ya. Dan Lobak Bunga ni lah bagaimana kita nak buat hadiah untuk mak. Ya, sayang mak. Ini Yusuf Gajah. Saya suka sangat 3 ekor gajah sebab buku dalam ni ada elemen-elemen biblioterapi, banyak warna-warna menarik. Saya suka dan ada elemen biblioterapi ya. Dan ini adalah buku translasi. Seekor Kumbang, very good book. Mengapakah gajah bermata kecil, buku biblioterapi ya. Kemudian kita ada buku ni Mila. Buku ni bagus. Mila's Big Family. Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Patah tumbuh hilang berganti. Sesuai untuk yang kanak-kanak yang kehilangan sesuatu atau seseorang baca ya. Kemudian kita ada buku Sayangku Apa, ini menang award ya. Jadi kalau buku-buku begini
perlu guidance. Kena ada seorang dewasa duduk dan tengok. Tapi kalau buku begini, tak apa, dia baca seorang pun boleh. Sebab ni kita nak fahamkan, ya. Dan kita ada buku contoh ya, macam ni, Ke Mana Miau Pergi, ya. Tuan-tuan puan yang saya tunjuk ni semua buku penerbit Malaysia. Penerbit overseas tadi yang gambar slide tu kan, yang ni semua penerbit Malaysia. Kasih Sayang Natasha, Kasih Pada Mak, ya. Kemudian banyak semua buku boleh jadi buku-buku biblioterapi, ya. Kanak-kanak istimewa, okey. Kemudian ini tentang Mujurlah Amin Sedia Membantu. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja, dan perkara paling penting tuan-tuan puan kalau nak buat biblioterapi pada kanak-kanak ialah kadang-kadang ada kanak-kanak yang tidak terima nasihat, ya. Seperti orang dewasa, sebab itu kandungan Al-Quran 75% adalah cerita. Kerana manusia ni tak suka dengan nasihat, tapi cerita dibaca. Jadi apa yang kita lakukan ialah kanak-kanak yang memang tak suka dengan nasihat, kita bagi dia baca buku. Sebab itu memang dah tertulis, ya. Jadi kita nak kanak-kanak bukan dipaksa baca. Kita nak kanak-kanak baca sebab dia tertarik dengan tajuk tu dan cerita tu memang kena dengan dirinya. Dan kita kalau boleh jangan ganggu dia sewaktu dia sedang membaca. Tapi kita boleh bantu dia kalau tajuk-tajuk atau cerita tu terlalu sukar untuk dia fahami sebagai dari sudut pemikiran seorang kanak-kanak, ya. Jadi pada keseluruhannya saya minta maaf sebab 1 jam ni memang sebenarnya tak cukup. Teknik-tekniknya saya tak dapat nak cerita, ya. Tapi saya berharap melalui perkongsian kita ini hari ini ianya memberi banyak manfaat kepada tuan-tuan puan. Saya mohon maaf sekali lagi kerana tadi ada gangguan banyak dengan orang datang sebagainya. Hari ini pula banyak pula jadinya. So saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Perpustam kerana sanggup menjemput saya, sudi menjemput saya, dan insya-Allah sekiranya diberi peluang sekali lagi mungkin saya boleh buat sesi yang lain untuk golongan dewasa pula, ya. Tapi saya berharap kita jangan rasa putus asa apabila nak buat sesuatu, terutama sekali dengan golongan kanak-kanak. Saya dah buat pada anak saya dan alhamdulillah saya banyak nampak yang positif dari negatif. Ya, sehingga mereka dah menginjak dewasa, remaja, nak buat apa-apa dia akan fikir dulu mak bapak. Jadi kalau kita susah nak, ada parents yang tanya, bagi tahu saya, dia kata, puan susah saya nak bercakap dengan anak saya tak nak dengar cakap. Saya nasihat semua tak nak dengar. Dia marah saya, dia bentak saya. Tapi bila saya kata, okey cuba puan bagi satu helai dulu bacaan, bahan bacaan sebagainya, dan dia kata, puan dia baca, tapi mula tu dia tak nak baca, tapi lama dia baca. Bermaksud dia dah mula masuk ke dalam fasa biblioterapi. Baik, dengan itu sekian dulu daripada saya. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf kalau ada salah silap, terutama gangguan tadi, dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih puan di atas perkongsian yang cukup menarik, meliputi tentang realiti kehidupan kita, insiden-insiden yang sebenar yang berlaku. Jadi diharap para hadirin dapat mengambil iktibar dan ilmu yang bermanfaat berkenaan tentang mesej-mesej yang disampaikan oleh Puan Rafidah. Jadi untuk berkenaan tentang, nampaknya di ruangan komen FB Live kita sekarang ni terdapat beberapa soalan yang telah diajukan oleh para penonton kita. Jadi jika tidak keberatan, saya akan memilih beberapa soalan untuk dijawab oleh Puan. Boleh Puan, ya? Okey, jadi untuk soalan yang pertama. Jadi Puan, untuk berkenaan tentang isu ni, Puan, adakah untuk busy book yang tiada wording boleh dijadikan sebagai bacaan terapi, Puan? Busy book, ya? Busy book. Busy book sebenarnya untuk toddler, kanak-kanak yang bawah 2 tahun atau 3 tahun. So tak boleh untuk biblioterapi lah. Bukan tak boleh. Dia sebab busy book ni selalunya dia macam menggunakan teknik Montessori. Montessori maksudnya macam mana nak ikat, macam nak pakai zip, macam nak lekat-lekat kan. Sebab pelajar saya memang saya ada suruh mereka buat busy book. Jadi kurang sesuai sebabnya dia tak ada elemen-elemen yang dalam tu memberi pengajaran, tak ada. Dia hanya untuk fun, for fun, dan tak nak mengajar kanak-kanak macam mana nak menggerakkan psikomotor dan kognitif dia. Ya. Dan tapi kalau misalan buku bergambar, tak ada teks, gambar aja, itu boleh jadi biblioterapi. Ya, sebab kadang-kadang kanak-kanak ni dia ada
101 macam imajinasi dia apabila dia melihat gambar saja. Kita boleh tanya kepada 10 kanak-kanak, lain-lain jawapan dia bagi. Jadi itu dia boleh jadikan panduan biblioterapi. Okay? Saya harap ianya menjawab ya. Okey, terima kasih Puan. Jadi Puan, untuk soalan yang kedua, ini soalan daripada saya ya Puan. Jadi untuk daripada penerangan yang kita dengar tadi, saya tertarik tentang data yang diberikan pada Januari 2019 iaitu seramai 424,000 kanak-kanak mengalami untuk masalah mental ataupun berkenaan tentang kemurungan dan sebagainya. Okey, jadi berikutan tentang peratus-peratus yang diberikan, okey, contohnya luar bandar sebagai 8.8%, perempuan 8.4% dan sebagainya. Cuma saya tertarik untuk berumur kanak-kanak yang berumur 10 ke 15 tahun, peratusannya agak tinggi iaitu sebanyak 9.5%. Okey, jadi cuma saya nak tahu apabila 10 ke 15, apabila 15 tahun tu dia dah mengalami kepada taraf dewasa ataupun dia dah menjadi seorang yang belia, mungkin dia mendorong kepada isu sosial. Jadi apa buku yang sesuai untuk golongan-golongan khas untuk belia ni? Okey. Pertama sekali Cik Amir, terima kasih atas soalan tersebut. Pertama sekali mengikut akta kanak-kanak lah ya. Akta kanak-kanak. Sebenarnya kalau di Malaysia kanak-kanak, definisi kanak-kanak ialah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Dia masih lagi definisi kanak-kanak. Jadi sebab itu kita lihat tadi kan statistik tu sampai ke 15 tahun sebagainya. Pada umur 10 ke 15 tahun ni lah sebenarnya dia sedang mencari identiti diri. Dia tengah mencari lah, dia meniru, banyak dia meniru kan. Kalau kita lihat dia tengok TikTok lah apa semua dia nak meniru. Jadi buku-buku kanak-kanak ada yang sesuai tapi lebih kepada novel. Cuma kita punya masalah ya di negara kita ni, saya dah cari merata dah untuk dijadikan bahan biblioterapi. Novel-novel untuk kanak-kanak dan remaja di Malaysia amat berkurangan. Terutama sekali dalam bahasa Melayu yang ada banyak tentang yang romantis ni, kemudian fiction. Okey, tapi ada antara bukunya yang boleh diguna tapi dengan panduan orang dewasa. Bantuan lah. Sebab bermaksud lepas dia baca boleh diajak berbincang ya. Tapi itulah gap kita di Malaysia ni, kanak-kanak banyak buku dia. Dewasa banyak. Tapi kanak-kanak yang untuk Malaysia pun saya pun khawatir juga sebab dan telah diakui oleh Presiden MBBY Datuk Omar Reza ya. MBBY mengatakan bahawa dalam seminar biblioterapi Malaysia yang diadakan pada bulan April baru ni tahun ni, dia pun menyatakan bahawa memang kurang sangat buku kanak-kanak dalam bahasa Melayu. Memang kurang. Yang boleh dijadikan buku biblioterapi kurang sangat. Tapi kalau buku bahasa Inggeris berlambak banyak. Jadi buku remaja bahasa Melayu kurang sangat. Banyak yang kita lihat macam seolah tak apa sesuai lah. Ada yang sesuai tapi ibu bapa sendiri kena buat pemilihan. Perpustakaan kena buat pemilihan. Guru kena bantu sama. Itu je. Mungkin lepas ni ada penerbit yang sudi menerbitkan buku-buku untuk golongan remaja supaya mereka ni boleh mencari jati diri dia, menjadi diri dia sendiri, tak terikut-ikut ya, tak terlalu obses dengan sesuatu topik atau aspek. Okey. Okey, terima kasih diucapkan atas penerangan yang sangat detail dan ringkas. Jadi terima kasih diucapkan atas untuk berkenaan tentang penerangan yang diberikan oleh Puan. Seakan tidak sedar masa berlalu dengan pantas, Puan ya. Ya, betul. Diharapkan para penonton dapat memanfaatkan segala ilmu yang dikongsikan oleh panel hebat kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai jika mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, okey, jadi mungkin kita tiada kekurangan masa. Okey. Jadi bolehlah untuk emailkan di Biblioterapi Malaysia iaitu di biblioterapimalaysia@gmail.com jika mempunyai sebarang pertanyaan ataupun cara-cara dan teknik. Jadi mungkin pihak Puan Rafidah dia akan memberi respon dan memberi tunjuk ajar tentang cara-cara atau teknik, Puan. Jadi berakhirnya sesi Q&A tersebut, maka berakhirlah aktiviti kita pada hari ini. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Rafidah binti Abdul Aziz di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini. Okey. Jadi sebelum tu tidak lupa juga untuk kami ada sediakan link pendaftaran dan penyertaan e-sijil. Diharap para hadirin dapat mendaftar okey untuk di pautan yang diberikan di ruang komen tersebut. Dan kami juga ada sertakan iaitu link maklum balas. Diharap untuk para hadirin dapat memberi maklum balas dan klik pada pautan tersebut.
Okey, tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada para hadirin hadirat sekalian yang setia bersama kami dari awal hingga ke penghujung program ini sehingga kita dapat bertemu lagi di masa yang akan datang. Oleh itu saya akhiri majlis ilmu kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua.